Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indah berseri di pagi hari bersama dengan ahli keluarga. Banyakkan takbir memuji ilahi, semoga diri syukur sentiasa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana berikan kita kesempatan untuk berada di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, iaitu bulan Ramadan, dan juga kita pun dah mendekati kepada bulan yang mulia juga, iaitu bulan Syawal. Dan bila kita katakan tentang bulan Syawal ini, ada satu hari yang kita sangat nantikan, iaitu hari raya Aidilfitri. Dan apa yang boleh kita lakukan pada hari raya Aidilfitri yang akan menjelma ni? Banyak benda yang boleh kita lakukan. Bukan sahaja kita berziarah ke rumah orang, dapat duit raya dan sebagainya. Banyak yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita kena menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadah yang boleh kita lakukan? Yang pertama, kita takbir. Okey, jadi yang pergi ke masjid tidak ada masalah lah, kerana mereka boleh mengikuti jemaah yang ada di masjid. Tapi berada di rumah tidak ada masalah, boleh ikut bacaan yang ada di TV dan juga ada di radio. Jadi kita boleh mendapatkan manfaat bersama. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hidupkan malam tersebut dengan takbir. Adakah ada ibadah lain yang boleh kita lakukan? Banyak sangat. Kita boleh lakukan solat sunat, berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapakah kita perlu menghidupkan malam tersebut? Jawapannya mudah, adalah berdasarkan kepada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, sesiapa yang menghidupkan 2 malam, iaitu Aidilfitri dan juga Aidil Adha, kerana mengharapkan ganjaran kerana Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati di mana matinya hati-hati manusia. Jadi apakah maksudnya matinya hati ni? Maksudnya di sini ialah orang yang telah dikuasai oleh dunia, yang menyebabkan mereka mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apakah amalan, sekurang-kurang amalan yang boleh kita lakukan pada malam tersebut untuk menghidupkan malam ni? Okey, jadi mudah saja yang boleh kita lakukan, iaitu kita solat isyak secara berjemaah dan juga solat subuh secara berjemaah. Insya-Allah kita akan tergolong dalam kalangan orang yang menghidupkan malam hari raya Aidilfitri. Yang kedua adalah kita perlu untuk mandi. Jadi bilakah waktunya? Waktunya adalah selepas pertengahan malam hari raya Aidilfitri, dan yang afdalnya jika kita mandi sebelum kita nak pergi solat hari raya Aidilfitri. Dan juga jangan risau kepada wanita yang haid dan nifas, anda juga disunatkan untuk mandi. Okey, perkara yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah kita kena makan sebelum kita nak pergi solat hari raya Aidilfitri. Berbeza dengan Aidil Adha, kita makan selepas kita solat. Perkara yang keempat adalah mengerjakan solat hari raya sama ada berjemaah ataupun bersendirian. Jadi jangan lupa untuk pakai wangi-wangian, kerana itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa untuk pakai pakaian yang baru. Okey, jadi ini disunatkan untuk semua lapisan umur, sama ada kecil atau besar, sama ada yang nak pergi masjid ataupun tidak pergi masjid, yang solat ataupun tidak solat. Dan jangan lupa juga untuk pergi masjid berjalan kaki bagi yang berkemampuan lah. Okey, perjalanan pergi dan juga perjalanan balik disunatkan adalah berbeza, dan kita disunatkan juga untuk pergi lebih jauh berbanding kita balik ke rumah kita. Jadi mengapakah kita perlu berjalan kaki? Ini adalah kerana banyak fadilat yang kita boleh dapatkan. Yang pertama, banyaknya pahala kerana pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia menjadi saksi perjalanan kita. Yang ketiga, jika ada fakir miskin, jadi kita boleh bersedekah. Dan yang keempat, jika dia adalah seorang ulama, maka masyarakat mudah untuk bertanya kepadanya. Dan yang kelima, mengucapkan salam. Seraya kita bersalamanlah dengan saudara mara kita. Dan kita tahulah SOP sekarang tidak membenarkan kita untuk bersalaman, tapi jangan lepaskan peluang ini. Kita bersalamanlah dengan saudara mara kita daripada belah keluarga kita. Okey, dan apa ucapan yang kita boleh berikan kepada saudara kita ni? Yang boleh kita berikan adalah minal aidina wal faizin. Apa nak jawab? Jawab dia mudah saja, taqabbalallahu minkum ataupun kullu amin wa antum bi khair. Jadi kesimpulan yang boleh kita dapatkan pada hari ini ialah hari raya bukanlah hari yang mana kita boleh bermegah dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita pakai. Tapi hari raya sebenar adalah untuk orang yang telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada pada bulan Ramadan yang akan berakhir ini. Ambil peluang sebaiknya. Jadi apabila kita masuk kepada hari raya, kita telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja pada hari ini, semoga memanfaatkan kepada semua. Insya-Allah kita jumpa di lain hari, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.